wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma himna rushdina wa idna min syarri nafsina. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah. Pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada pagi ini untuk sama-sama kita berhimpun di dalam majlis ilmu walaupun di atas talian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan jugalah Allah Subhanahu wa taala akan membimbing hati-hati kita dengan taufik dan hidayah daripadanya, seterusnya menerangi jalan-jalan kehidupan dunia ini dengan cahaya ilmu, sehinggalah kita kembali kepada Allah di negeri akhirat nanti dalam keadaan Allah menerima seluruh amal soleh yang kita lakukan dan Allah juga mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Ala kulli hal, saya mohon maaf untuk minggu ini saya hanya dapat kuliah secara atas talian saja sebab saya ada urusan yang saya perlu selesaikan, ada penulisan buku yang perlu disegerakan, jadi saya tak dapatlah untuk ke PMP, tapi insya-Allah kalau tidak ada halangan minggu hadapan kita akan bertemulah di pejabat, insya-Allah. Jadi untuk hari ini di atas talian saja kita akan sambung lagi tafsir dan tadabbur kita, iaitu pada surah Hud, surah yang ke-11, dan insya-Allah kita akan sambung pada ayat yang ke-58. Okey, pada ayat 58 kita berbicara berkaitan tentang Nabi Hud alaihi salam. Kita dah separuh dah cerita tentang Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud alaihi salam di dalam kisah ini merupakan kisah Nabi yang kedua lah. Kisah Nabi yang kedua setelah Allah Ta'ala ceritakan tentang Nabi Nuh alaihi salam. Okey, baik. Sebelum kita lanjutkan, saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan yang dirahmati Allah betapa Quran ni dia ada kesinambungan dia. Cuba tengok pada ayat yang ke tengok pada ayat yang ke-48 sebelum ni, ayat 48. Pada ayat 48 ni kita dah bincang dah kesempatan yang lalu, iaitu Allah Ta'ala jadikan ayat ni sebagai bridge lah. Bridge ni maksudnya dia menghubungkan daripada satu cerita ke satu cerita yang lain. Daripada kisah Nabi Nuh ni terus berpindah kepada kisah Nabi Hud alaihi salam. Salah satunya daripada ayat ni lah, iaitu perbincangan kita, Allah Ta'ala telah menjaminkan adanya salam dan adanya barakah. Kan Allah Ta'ala jamin adanya salam dan adanya barakah setelah baginda Nabi Nuh alaihi salam terselamat daripada banjir besar bersama dengan kaum yang beriman. Kerana apa? Sebab pada permulaan dia menaiki kapal, dia telah membaca Bismillahi majreha wa mursaha. Dia mulakan permulaan tindakannya itu dengan kalimah Bismillah. Cuma perkataan majreha wa mursaha itu artinya dengan nama Allah untuk aku ni berlayar, dan kerana nama Allah lah untuk aku berlabuh. Siapa yang memulakan setiap perbuatannya itu dengan kalimah nama Allah Ta'ala, Bismillah, Allah jamin dengan keselamatan dan Allah jamin dengan keberkatan. Dan kita dah bincang dah, keselamatan dekat sini adalah merujuk kepada iaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan, keselamatan, keamanan daripada atas kapal sampailah mereka berlabuh di atas Jabal Jud, dan sampailah mereka turun daripada Jabal Jud tu nanti. Kan kita bincang bila berlaku banjir,
kebiasaannya kawasan-kawasan yang mengalami banjir ni dia akan ada penyakit kan. Sebab apa? Macam-macam lah penyakit-penyakit yang berbahaya sebab semua benda ditenggelami oleh air. Ini kita kalau tengok mereka yang mengalami banjir, fahamlah penyakit-penyakit yang timbul selepas banjir tu lebih berbahaya. Tapi Allah jamin kepada Nabi Hud adanya kepada Nabi Nuh adanya salam. Kemudian dijamin adanya barakah. Barakah ni iaitu setelah berlakunya banjir, Allah Ta'ala berikan kesuburan kepada permukaan bumi agar Nabi Nuh dan kaumnya dapat diami alam ni dengan sebaik-baiknya. Bukan sekadar dapat memenuhi keperluan mereka, bahkan barakah yang Allah beri pada mereka tu iaitu diberikan ilmu pengetahuan untuk urus semua benda-benda nikmat yang mereka miliki. Ayat ni dia jadi kesinambungan kepada kisah Nabi Hud. Kerana apa? Sebab nak ceritanya barakah tu bukan sekadar melimpah kepada Nabi Nuh, tapi alaika wa ala umamin mimman ma'ak, dan juga kepada umat-umat keturunan yang bersama dengan kamu. Maksudnya umat-umat lepas tu pun akan mengalami nikmat-nikmatnya. Dan itu yang berlaku. Nabi Hud tengok nikmatnya makin bertambah. Kemudian nanti kita akan bincang Nabi Saleh, nikmatnya lagi besar lagi. Kemudian kita tengok Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Lut alaihissalam. Semua nikmat tu dia bukan makin berkurangan tapi makin bertambah kerana apa? Barakah. Barakah. Jadi dia daripada satu benda je, iaitu dengan permulaan bismillah, tapi lepas tu Allah Taala berikan keberkatan yang bertambah-tambah. Sebab itu Allah kata wa ala umamim mimman ma'ak. Okey. Baik, kita masuk terus kepada ayat yang ke-57. Kita kembali ke ayat 57 dulu. 57. Pada ayat 57 ni Allah Taala menyebutkan fa in tawallau. Sebelum ni ada dialog lah, Nabi Hud dakwah, kemudian kaumnya melawan, kata itu kata ini macam-macam. Kita boleh tengoklah ayat sebelum ni. Lalu kata Allah Taala fa in tawallau. Dan pada waktu itu kata Nabi Hud alaihi salam, fa in tawallau, jika kamu berpaling. Dia kata jika kamu berpaling, tak beriman kepada aku, faqad ablaghtukum ma ursiltu bihi ilaikum, sesungguhnya aku telah menyampaikan, iaitu amanah kepada aku untuk menyampaikan apa yang Allah Ta'ala telah perintahkan. Maksudnya aku dah sampaikan kerja dakwah, aku dah menyampaikan tugasan yang Allah perintahkan kepada aku. Kalau kamu berpaling, saya terpulang kepada kamu. Baik. Apa yang disebutkan oleh kaum Nabi Hud ni, kaum Ad ni, yang menyebabkan mereka ni berpaling? Kita kena tengok pada surah Al-Ahqaf. Pada surah Al-Ahqaf, surah 46. Minta Cik Syikin tengok. Surah Al-Ahqaf, surah 46. Okay, kita tengok. Surah Al-Ahqaf, surah 46. Okay. Terus pergi kepada ayat 21 sehingga ayat 24. Okay, mereka berpaling daripada dakwah Nabi Hud alaihi salam. Okey. Tengok Allah Taala merakamkan wadhkur akha adin, dan ingatlah peristiwa tentang saudara kaum Ad ini, iaitu Nabi Hud alaihi salam. Id anzara qaumahu, apabila dia memberikan peringatan kepada kaumnya bil ahqaf, kaumnya duduk di ahqaf. Tuan-tuan tahu tak, ahqaf ni dahulu dikenali sebagai Atlantis of the Sand. Dia satu gurun Sahara yang paling mewah, yang paling hebat. Sebab mereka bercucuk tanam, dia ada tamadun agriculture lah, dia dekat tanaman kebun yang sangat hebat di kawasan Al-Ahqaf ni, kawasan padang pasir. Tapi dia sangat subur. Nanti kita akan bincang. Saya tunjukkan kepada tuan-tuan kenapa Ad ni dia sangat sombong kepada dakwah Nabi Hud alaihi salam. Ada satu surah, tak silap saya, dan surah Asy-Syu'ara tak silap saya lah, yang mana dia sampai tahap menggelar Nabi Hud ni adalah bodoh. Disebutlah Nabi Hud ni memang tak bijak lah, sebab Allah Ta'ala berikan kepada kaum Ad ni iaitu macam-macam kelebihan. Salah satunya mereka berjaya membangunkan tamadun. Maksudnya berkembang, dia punya tamadun tu makin berkembang. Dia lebih hebat daripada kaum Nabi
Hud, kaum Nabi Nuh alaihissalam. Dia diberikan nikmat lebih lagi, bertambah lagi nikmat kepada mereka. Okey. Jadi sebab itu mereka rasa sombonglah. Ahqaf ni. Kemudian Allah kata apa? Wa qad khalatin nuzur min baini yadayhi wa min khalfihi alla ta'budu illallah inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, iaitu amaran-amaran telah diberikan oleh rasul-rasul yang terdahulu daripadanya dan yang datang sesudahnya. Janganlah kamu sembah selain Allah kerana aku bimbang kamu akan beroleh azab yang besar di hari akhirat. Ini adalah ayat tauhid, beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Okey, berikut tengok ayat bawah tu. Kemudian Cik Syikin, ayat 22. Kemudian qalu ajitana litafikana an alihatina fatina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Kaum Nabi Hud kata apa? Adakah engkau datang kepada kami untuk pesongkan kami daripada menyembah Tuhan-Tuhan kami? Adakah engkau datang ke sini hanya untuk hindarkan kami daripada sembah agama nenek moyang kami ni, Tuhan-Tuhan yang disembah daripada generasi-generasi sebelum ni? In kunta min fatina bima ta'iduna, maka bawalah azab yang kau janjikan kalau engkau ni adalah orang yang benar. Ini satu cabaran lah, cabaran daripada kalangan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Okey, baik. Kemudian saya pernah sebutkan sebelum ni, sepatutnya orang yang melakukan kesalahan perlu buktikan yang dia tak buat salah kan. Bukan dia menuduh orang yang benar itu kena datangkan bukti. Kamu kata kamu betul kan? Okey, tunjukkan bukti kamu betul. Sepatutnya mereka yang salah itulah yang kena buktikan yang mereka itu adalah betul. Saya buat ni tak salah. Kenapa tak salah? Yang ni, sebab yang ni, sebab yang ni, yang ini. Orang yang melakukan kesalahan kenalah pertahankan apa yang dia buat itu tak salah untuk buktikan dia betul. Tapi sekarang dah terbalik dah. Dia orang yang betul yang kena datangkan bukti yang dia betul. Orang yang salah tak perlu datangkan bukti. Ini biasa dan ini berlaku sampailah ke hari ni. Dia reverse dia punya cara dia kan. Kamu kata kamu betul, okey, buktikan kamu betul. Sepatutnya awak salah dan buktikanlah yang kesalahan awak tu tak salah tapi betul. Dia jadi macam tu. Lalu Allah kata apa? Qala innamal ilmu indallah wa uballighukum ma ursiltu bihi walakinni arakum qauman tajhalun. Tengok ayat 23 tu. Cik Syikin. Ayat 23 tu. Okey. Kemudian Nabi Hud berkata, sesungguhnya ilmu pengetahuan tentang azab itu hanya ada di sisi Allah dan tugasku hanya menyampaikan kepada kamu apa yang aku diutuskan membawanya. Tetapi aku lihat kamu satu kaum yang jahil akan tugas seorang rasul. Di sini yang mereka berpaling ni apa? Berpaling daripada beriman tauhid kepada Allah, lalu mereka juga mendustakan hari akhirat dan lebih berat lagi iaitu mereka mendustakan rasul. Perbuatan ni ada tak pada Quraisy? Ada. Sebab itu kisah Hud ini Allah Taala datangkan kepada baginda Nabi SAW supaya Quraisy belajar sesuatu daripada umat terdahulu. Dan ini yang kita boleh tengok di dalam sirah baginda Nabi SAW. Bila datang cerita-cerita ni kepada Quraisy, Quraisy hanya digerun, dia sangat takut. Antaranya yang berlaku kepada Uqbah. Uqbah ni Utbah, ada seorang pembesar Quraisy namanya Utbah. Dia datang kepada baginda Nabi SAW. Lalu dia pun sebutlah macam-macam dakwaan-dakwaan dia kepada baginda Nabi SAW sampai Nabi kata, sudah ke selesai apa yang kamu nak sampaikan? Utbah ni kata, sudah cukup dah Muhammad. Lalu kata Nabi SAW, kalau begitu kamu dengar pula apa yang aku nak sampaikan. Dan baginda Nabi SAW membacakan beberapa ayat daripada Al-Quran. Dan salah satu ayat daripada Al-Quran itu daripada surah Al-Ahqaf, daripada surah Al-Haqqah, Nabi menyebutkan ada ancaman Allah Ta'ala kepada umat-umat yang terdahulu. Dan menyebabkan Utbah ni dalam keadaan ketakutan. Sangat takut. Dia lari daripada baginda Nabi SAW. Kerana apa? Sebab cerita umat ni adalah cerita rakyat. Sebab kita dah sebut sebelum ni. Hud
Saleh ini adalah bangsa Arab purba, yang mana cerita-cerita mereka itu memang diketahui oleh orang Quraisy. Ni cerita bapa nenek moyang mereka. Dan kawasan-kawasan mereka ni, Nabi Hud, Nabi Saleh dan sebagainya ni, bukan sekadar cerita je, bahkan tempat kampung-kampung mereka ini dilalui oleh orang-orang Quraisy apabila mereka berdagang, sama ada ke Yaman ataupun ke Syam. Maksudnya, dia tahu cerita tentang Nabi Hud, Nabi Saleh ni bukan sekadar dengan pendengaran, tapi juga dengan penglihatan-penglihatan mereka. Okay, jadi cerita ni mereka maklum lah, maklum. Dan persamaan apa yang mereka lakukan tu sama, mengulangi sahaja. Cuma mereka nak nafikan. Mereka tutup mata, pekakkan telinga seolah-olahnya mereka tak tahu. Dan mereka tak nak merasakan kisah Nabi terdahulu tu kepada mereka. Tapi itulah yang Allah Ta'ala ulang kepada mereka sebagai peringatan. Okay? Baik. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi. Falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha 'aridun mumtiruna bal huwa masta'jaltum bih rihun fiha 'adzabun alim. Maka apabila mereka melihat azab itu sebagai awan yang menghala ke lembah-lembah mereka, mereka berkata, inilah awan yang membawa hujan kepada kita. Mendengarkan kata itu, Nabi Hud pun berkata, tidak, itulah hujan azab yang kamu minta disegerakan kedatangannya, iaitu angin yang membawa azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Okey, ini antara cerita apa yang dimaksudkan sebagai tawallau. Okey, kita kembali pada surah Hud tadi. Apakah yang mereka tawallau, iaitu mereka berpaling daripada Nabi Hud ni, iaitu mereka menafikan tauhid, keimanan pada Allah, mereka menafikan adanya hari akhirat, dan mereka menafikan kerasulan. Apa persamaan tiga ni? Ini adalah tentang rukun iman kita. Ini berkaitan tentang rukun iman kita. Okey, baik, sekarang kita tengok ayat 57 surah Hud. Patah balik pada surah Hud. Okey, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, faqad ablaghtukum ma ursiltu bihi ilaikum. Iaitu Nabi Hud alaihissalam pun kata, aku telah menyampaikan amanah yang telah diutuskan kepadaku kepada kamu semua. Allah Ta'ala tugaskan Nabi Hud sebagai Rasul, sampaikan dakwah tauhid kepada umatnya, dia pun dah sampaikan. Okay? Lalu, وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ. Lalu kata Nabi Hud alaihissalam, dan Rabb aku akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain daripada kamu. Dan kamu sedikit pun tidak mampu memberikan bahaya ataupun mudarat, wala tadurrunahu syai'a. Kamu tak boleh datangkan mudarat ataupun bahaya sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Rabbi ala kulli syai'in hafiz. Dan Allah lah Tuhan yang Maha menjaga ataupun Tuhan yang Maha memelihara setiap sesuatu. Okey. Di sini Nabi Hud alaihissalam dia berikan ancaman. Pertama, Allah Ta'ala akan matikan kamu, gantikan dengan generasi lain, iaitu dengan didatangkan azab. Wala tadurrunahu syai'a. Kekufuran kamu kepada Allah tak beri bahaya pun pada Allah, tapi memberi bahaya kepada diri kamu sendiri. Ini nak tunjukkan kepada kita, bila kita berdakwah, ada masa kita perlu gunakan cara diplomasi. Dakwah tu mengajar. Tapi apabila kita tengok audiens itu nampak mencabar, maka kita pun perlu juga memberikan ancaman. Memberikan ancaman. Bukan kita mengutuk dia, tapi adalah memberikan ancaman. Mengingatkan kepada mereka. Seperti mana kita tengok ayat ini, tidak ada pun kata yang mengutuk kepada kaum dia, tapi hanya dikata apa? Allah akan gantikan kamu. Maksudnya Allah akan turunkan azab, habiskan kamu, hancurkan kamu. Wala tadurrunahu. Kekufuran kamu kepada Allah tak beri bahaya pun pada Allah, tapi memberi mudarat dan bahaya kepada kamu sendiri. Nampak Nabi Hud memberikan ancaman, tetapi bukan dengan cercaan. Bukan dengan cercaan, tetapi ancaman yang memberikan peringatan supaya kaum dia sedar, apa yang saya buat ini adalah salah. Baik, kemudian bila Nabi Hud kata inna rabbi ala kulli syai'in hafiz, sesungguhnya Tuhan aku itu Tuhan yang Maha memelihara segala sesuatu.
Apa maksud hafiz dekat sini? Memelihara dekat sini, iaitu kata Al-Imam Ibn Kathir. Perkataan hafiz dekat sini iaitu Allah lah Tuhan yang menjadi saksi dan Tuhan yang memelihara segala ucapan dan perbuatan hamba-Nya. Maksudnya, setiap ucapan kita dan perbuatan kita Allah jaga. Kenapa Allah jaga? Kalau ucapan dan perbuatan kita baik, Allah lah sebaik-baik yang membalas. Allah lah yang akan sebaik-baik membalas ganjaran kepada setiap ucapan dan perbuatan hamba-Nya itu. Dia tak akan culas lah. Dia akan jaga betul-betul amal hamba-Nya itu untuk diberi ganjaran yang setimpal. Dan Allah juga yang maha menjaga setiap perbuatan dan ucapan hamba-Nya yang melakukan kejahatan. Sebab apa? Sebab semuanya itu dijaga dan akan dihukum setimpal dengan perbuatan mereka. Itu maksudnya hafiz. Dari sini adalah ayat ancaman. Kamu hati-hatilah. Ucapan kamu, perbuatan kamu itu Allah Ta'ala lah yang sebaik-baik menjaga. Dia akan jaga betul-betul sampai masa dia akan bayar balik. Dia akan hukum setimpal dengan apa yang kita ucapkan dan setimpal dengan apa yang kita lakukan. Di sini ada ancaman kan? Tapi adakah menyebut tentang keburukan ataupun menyebutkan tentang kutukan kepada mereka? Tidak. Tetapi adalah ancaman yang menyedarkan. Okey. Baik, kita tengok ayat yang berikutnya. Ayat 58. Baik, sebelum ayat 58, saya nak bawa kepada ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita tengok sedikit tentang apa yang ada pada kaum Ad ini. Apa yang ada pada kaum Ad ini yang menjadikan mereka ini rasa mereka lebih pandai lagi, lebih bijak lagi, lebih memiliki segala-galanya. Sebab mereka memiliki sebanyak nikmat lebih daripada Nabi Nuh alaihi salam. Okey. Mereka memiliki nikmat lebih daripada Nabi Nuh alaihi salam. Apa dia? Okey, yang pertama kita boleh tengok melalui surah Asy-Syu'ara. Surah Asy-Syu'ara, cuba tengok surah Asy-Syu'ara. Ya, kita tengok surah Asy-Syu'ara ayat yang ke 128. Okey, kita surah Asy-Syu'ara 128. Okey. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan atabnuna bi kulli ri'in ayatan ta'bathun, kata Allah. Patutkah kamu mendirikan pada tiap-tiap tempat yang tinggi bangunan-bangunan yang tersergam, padahal kamu tidak membuatnya dengan sesuatu tujuan yang baik. Pada ayat ini sebenarnya Allah Ta'ala bercerita tentang mereka ni hidup di kawasan padang pasir. Padang pasir. Tapi Allah berikan mereka ilmu, iaitu mereka mampu membina bangunan-bangunan yang tinggi-tinggi. Sebab itu Allah Ta'ala kata apa? Iramadzatil imad, kan? Kaum bangsa Iram ni, bandar Iram ni, mereka meninggi-ninggikan tiang-tiang mereka. Tiang dekat situ adalah merujuk kepada rumah-rumah mereka, benteng-benteng kota mereka. Mereka memiliki benteng kota yang paling kukuh pada zaman tu. Maksudnya tidak ada musuh yang mampu serang mereka atau tewaskan mereka. Yang itu menjadikan mereka sombong. Kita pun tak tahulah dan saya pun tak tahu. Boleh jadilah kerana mungkin mereka rasa gah, kuat yang mereka mungkin tak pernah dikalahkan, menjadikan mereka rasa sombong. Sebab itu mereka cabar Nabi Hud AS, mana azab Tuhan kamu tu? Sebab tak ada orang boleh kalahkan kami. Ini rekod bersih kami. Kami tak pernah kalah di dalam mana-mana perperangan misalnya. Jadi mana azab Tuhan kamu? Itu antara sebab kenapa mereka rasa sombong. Kemudian Allah kata apa lagi? وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ. Dan kamu pula bersusah payah mendirikan istana-istana dan benteng-benteng yang kukuh dengan harapan hendak kekal hidup selama-lamanya. Mereka buat benteng-benteng kukuh di kawasan padang pasir. Kalau tengok pada peta, kawasan Ahqaf ni adalah luas. Kita tahu Yaman tu luas. Mungkin 1/3 daripada Yaman tu, luas kawasan Yaman tu adalah kawasan Ahqaf. Kawasan Ahqaf di kawasan padang pasir. Okey. Kemudian Allah tambah lagi.
wa idza batashtum jabbarin. Dan apabila kamu memukul dan menyiksa, kamu melakukan dengan yang demikian dengan kejam bengisnya. Ni cerita tentang kaum Ad. Tapi inilah yang selalu dijadikan satu doa pula kan. Doa kalangan kita, siapa yang sakit lutut, sakit pinggang, ketuk-ketuk kat lutut dengan pinggang dia, bacalah ni wa idza batashtum jabbarin. Sedangkan ayat ni cerita tentang Allah Taala sedang mengutuk kesombongan daripada kaum Ad. Bila kita tahu tafsiran ayat, ayat ni tak sesuai lah saya nak beramal kan. Kita pula ketuk-ketuk lutut kita, kononnya nak bagi kuat kan lutut ni. Sedangkan ayat ni merujuk kepada Allah Taala ni tegur kaum Ad ni, kenapa kamu jadi sombong sangat ni? Adakah sebab kamu ni rasa tadi ada benteng yang kukuh, sekarang ni ayat dia kamu ni memiliki ketenteraan yang paling ramai. Dia ada ramai tentera dan tentera dia tentera yang kuat-kuat lah. Sebab itu Allah Ta'ala cerita mereka ni boleh pukul dan menyeksa sesiapa yang mereka kehendaki. Kuat, beza dia sangat kuat. Lalu Allah Ta'ala pun kata fattaqullaha wa ati'un. Takutlah kamu akan Allah dan taatlah kepada aku. Okey, ni cerita pertama. Kaum Ad dia ada benteng-benteng dia, dan kemudian kaum Ad ini memiliki tentera-tentera dia. Okey, ni yang pertama. Okey, yang kedua, kita tengok ayat bawah lagi, turun lagi. Okey. Ayat yang okey, ayat 133. Okey. Amaddakum bi an'amin wa banin. Lalu kamu juga diberikan binatang-binatang ternak yang biak-biak serta anak pinak yang ramai. Ni nak ceritanya apa? Iaitu mereka ni memiliki ternakan yang banyak dan anak-anak yang ramai. Kita boleh faham dekat sini. Ini bercerita tentang nikmat dalam bentuk kemewahan. Ternakan-ternakan ni ramai ni. Ternakan dia banyak, membiak-biak, subur. Kemudian Allah Ta'ala berikan dia anak-anak yang ramai. Artinya tadi diberikan kekuatan ketenteraan, diberikan benteng-benteng yang kukuh, sekarang Allah berikan kepada mereka kemewahan dalam kehidupan mereka. Ternakan cukup, anak-anak pun cukup, yang meneruskan generasi-generasi. Saya bayangkan kenapa Allah Ta'ala sebut tentang ternakan. Sebab ternakan ni, satu, dia memberikan kepada kita harta lah. Harta kan, dia boleh berjual beli. Satu lagi sebagai sumber makanan. Anak-anak pula adalah sebagai penerus generasi. Okay, penerus generasi. Setiap orang yang berkahwin ada anak. Kita kata, saya punya generasi tak akan matilah. Dia ada rasa sombong macam tu. Dia rasa dia yang paling mulia. Okey. Kemudian Allah Taala sebut lagi wa jannatin wa uyun, dan kami berikan kepada kamu taman-taman yang indah permai serta mata air yang mengalir. Di sini adalah bercerita tentang mereka memiliki satu kelebihan, iaitu agriculture yang sangat hebatlah. Iaitu dari sudut mereka memiliki kebun-kebun yang sangat subur. Dan Allah Ta'ala sebut kata uyun ni sebab kawasan mereka walaupun padang pasir tapi memiliki mata air yang semula jadi, yang keluar. Saya pernah pergi sampai ke Khaybar. Khaybar ni di utara Madinah, tempat kawasan Yahudi Khaybar yang Nabi SAW pergi perang Khaybar tu. Kawasan ni kawasan padang pasir, padang pasir. Tapi dia paling subur dengan tanaman-tanaman tamar. Saya pun pelik macam mana kawasan ni, tanya pada orang tempatan, dia kata dia ada lebih kurang 1 juta lebih batang pokok tamar. Bahkan orang Yahudi pada zaman dahulu pun menjadikan itu sebagai sumber utama dia, yang berada di Khaybar. Bila kita turun masuk ke kebun tu, baru kita nampak patutlah mereka ni boleh tanam tamar di kawasan padang pasir dengan subur, sebab di dalam kebun tu keluarnya mata air. Dia macam, kita istilah apa ya, Puan Syimah, kalau Puan Syimah mendengar, apa kita panggil, dia macam mata air yang keluar secara semula jadi daripada permukaan bumi tu. Lalu dia mengalir macam sungai-sungai. Kawasan oasis Ustaz. Dia nak kata oasis tu mungkin ya, tapi yang keluar air tu kita panggil apa? Kalau di Eropah kan selalu kan kita boleh minum air spring, apa nama? Spring. Kalau tanah air kecil tu dipanggil creek in English. Lebih kurang macam itulah. Nak bayangkan dia merata. Sedangkan di kawasan padang pasir kan, dia merata. Kawasan tu merata. Itu namanya mata air. Dia keluar secara semula jadi. Maksudnya walaupun duduk di padang pasir,
Dia tak perlu pun cari ataupun gali perigi ke untuk dapat sumber air, tak perlu. Sebab air itu keluar daripada bumi secara semula jadi. Tapi dia taklah keluar memancut besar, cuma dia mengalir. Dan itulah yang menyuburi tanaman-tanaman mereka. Okey. Jadi Allah bagi tahu, dia ada kekayaan, dia ada tamadun peradaban dia, dia ada kekuatan, dia ada benteng-benteng yang kukuh, dia ada anak-anak yang paling ramai. Inilah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kaum Hud, iaitu kaum Ma'ad, sehingga mereka jadi sombong. Sama tak cerita dengan Quraisy? Sama. Cerita itu berulang. Dan sama tak dengan apa yang kita alami? Sama. Benda ni berulang pula. Sama. Okey, jadi inilah pengajaran. Sebelum Allah Ta'ala nak sampaikan cerita yang utama di tengah-tengah surah tu nanti, inilah antara perkara-perkara yang Allah Ta'ala sebut lebih awal. Supaya kita boleh faham. Benda ni adalah sebagai pengulangan saja. Apatah lagi, kisah Nabi-Nabi ni adalah nenek moyang kepada orang Arab, orang Quraisy. Dan dia berlaku di daerah yang hampir dan paling dekat dengan mereka. Okey, cerita tu sangat dekat dengan orang-orang Quraisy. Okey, satu lagi. Cik Syikin, kita tengok pada surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf ayat yang ke-69. Surah Al-A'raf ayat yang ke-69. Okey, 69. Okey. Okey, Allah Taala sebut, "Au ajibtum an ja'akum dzikrum min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum wadhkuru id ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi nuhin wa zadakum fil khalqi bastah fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun." Kata Allah Ta'ala, adakah kamu merasa ragu ataupun hairan dengan datangnya kepada kamu nasihat pengajaran daripada Tuhan kamu melalui seorang lelaki daripada golongan kamu untuk memberi peringatan kepada kamu, dan kenanglah ketika Allah menjadikan kamu khalifah sesudah kaum Nabi Nuh, dan Allah telah menambahkan kamu kelebihan dan kekuatan pada bentuk kejadian tubuh kamu. Ini salah satu nikmat yang menjadikan mereka lebih sombong, iaitu ekstra kenikmatan daripada kaum Nabi Nuh. Kaum Nabi Nuh. Bayangkan kaum Nabi Nuh ni boleh merentas banjir selama 6 bulan tu, selamat. Allah Ta'ala sendiri mengiyakan untuk kaum Ma'ad ini Allah beri lebih lagi kelebihan. Dari sudut kekuatan mereka dan dari sudut kelebihan mereka, mereka ni lebih daripada Nabi Nuh alaihi salam. Dan kita boleh faham, kalau daripada satu generasi ke satu generasi, dia memiliki kelebihan sedikit daripada generasi yang lepas, dia akan rasa sombong. Siapa sahaja pun. Kita sendirilah, kita ada hari ini ada teknologi. Kita bekerja. Kita tengok generasi lama yang duduk dalam pejabat. Kita tengok makcik-makcik yang nak pencen-pencen ni, dia tak boleh main komputer contohlah. Kita pandai remeh je. Kita tahu, tak payahlah. Ya ni semuanya, kita kata teruklah ni. Tak boleh buat kerja lah, itulah, inilah kan. Sebab kita yang paling baru diberikan kelebihan, hanya ada sedikit teknologi dan celik IT sikit je. Tapi kita mula meremehkan orang lain. Apatah lagi kalau kaum Ma'ad ini yang Allah Ta'ala mengiyakan, dia ada kelebihan dan dia ada kekuatan ekstra lebih daripada kaum Nabi Nuh alaihi salam. Okey, lebih daripada tu. Sudah tentulah benda ni cukup memberikan rasa sombong kepada kaum Ma'ad. Okey? Jadi yang kita sebutkan ni adalah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kaum Ma'ad, iaitu kaum Nabi Hud alaihissalam, menjadikan mereka sombong dan jauh daripada Allah Ta'ala. Dan itu yang berlaku pada Quraisy. Sebab dia kata apa? Allah yang berikan saya kekayaan, Allah lah yang pilih saya menetap di Mekah, dan Allah lah yang mengangkat saya menjadi pemerintah di tanah haram. Kamu nak cakap apa? Kita dengar pun kita tak boleh nak lawan hujah. Sebab kita pun tak ada apa-apa kelebihan pun. Kita tengok mereka lebih. Jadi pemerintah di tanah haram, di itu, ini dan sebagainya. Dan itu yang menjadikan mereka sombong kepada dakwah Nabi SAW. Okey, kita tengok ayat 58. Okey, pada ayat 58, surah Hud, ayat 58 surah Hud. Kesian Cik Syikin.
Rasanya boleh pakai new tab kot. Cik Syikin, nanti kita new tab je kan. Kalau tu kita new tab, nanti boleh patah balik. Surah Hud, okey, ayat 58. Okey. Baik. Kita tengok Allah Taala kata walamma jaa amruna. Dan apabila kami mendatangkan perintah kami, iaitu azab kami lah. Allah perintahkan iaitu datangkan azab. Najaina hudaw walladzina amanu ma'ah birahmatin minna. Iaitu kami telah menyelamatkan Hud dan mereka yang beriman bersama dengan Hud dengan rahmah daripada kami. Dengan sifat belas kasihan daripada kami selamatkan mereka. Okey, tapi kaumnya kami dah hantar azab kepada mereka. Okey, kami dah hantar azab kepada mereka. Wa najjaynahum min azabin ghalid, dan juga kami selamatkan Hud dan juga kaumnya itu daripada azab yang keras di hari akhir. Dunia Allah Ta'ala selamatkan, akhirat pun Allah selamatkan. Okey. Nabi Hud ni dan kaum dia Allah Ta'ala selamatkan daripada berlakunya ribut taufan kan. Angin yang sangat kencang. Kaum dia dan Nabi Hud AS berpindah ke mana selepas tu? Kalau ada siapa yang tahu. Mereka berpindah ke mana? Lepas Allah Ta'ala selamatkan Hud dan kaumnya, mereka dipindahkan dekat mana? Mereka dipindahkan di satu kawasan iaitu namanya Hadral Maut yang berada di Yaman. Yang itulah yang dijadikan kononnya ada satu makam yang dikatakan sebagai makam Hud, dia kata. Makam Hud, macam-macam lah. Setiap tahun orang buat macam-macam upacara kat sana. Tak diketahui sama ada makam itu sahih adalah makam Nabi Hud AS ataupun tidak. Tak diketahui. Okey. Tapi dia ada satu makam yang dimuliakan dekat Hadrat Maut ni yang dikatakan makam Nabi Hud dan dia buat macam-macam upacara. Yang ni tuan-tuan boleh tengoklah. Type saja kan. Tengok dekat Google tu, dekat YouTube tu macam-macam orang buat. Dikatakan makam Nabi Hud. Tapi ya, Nabi Hud ni setelah dia pindah daripada kawasan dia ni, lalu dia berpindah ke Hadrat Maut, diselamatkan daripada azab. Daripada Ahqaf, dipindah ke Hadrat Maut. Okey, baik. Apa azab yang Allah timpakan kepada mereka? Tengok pada surah Al-Haqqah. Minta maaf lah Cik Syikin ni, kali ni kita banyak tengok surah lain. Tak apa. Okey. Tengok surah Al-Haqqah, surah 69. Okay, kita new tab je. Surah 69. Okay. 69 ayat 6. Ayat 6. Ya. Okey. Allah kata wa amma adun fa uhliku birihin sarsarin atiyah. Kaum Ad iaitu kaum Nabi Hud, kami telah fa uhliku, kami binasakan mereka birihin sarsar, dengan angin ribut yang sangat kencang. Atiyah yang melampau kencangnya, sangat kencang. Okey. Macam mana kencangnya? Allah Taala bayangkan. Sakharaha alaihim, yang diarahkan menyerang kepada kaum Ad ni yang kukuh bentengnya, yang kuat kekuatannya, yang memiliki kesuburan agriculture-nya macam-macam lah, diberi nikmat pada dia ni. Sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuman. Iaitu mereka ni diserang oleh angin tu yang menerbangkan mereka selama sab'a layalin, 7 malam, thamaniyah ayyam, selama 7 malam 8 hari secara terus menerus. Maksudnya manusia yang diterbangkan. Bayangkan 8 hari 7 malam, berpusing-pusing 8 hari 7 malam. Berapa kelajuan dia? Tak tahulah, saya pun tak tahu. Okey. Sebab hari ni kalau kita tengok ribut taufan yang berada di Amerika kan, selalu dia orang diserang dengan ribut taufan pun tak pernah lagi tengok manusia terbang, tak pernah. Seorang manusia pun tak terbang. Apatah lagi kalau ni satu penduduk ni terbang ramai-ramai. Yang itu Allah Taala katalah, fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazun nakhlin khawiyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, iaitu kamu akan lihat mereka, fataral qaum, kamu akan tengok kaum itu sar'a ka'annahum a'jazun nakhlin khawiyah, bergelimpangan seperti batang-batang pokok kurma
yang telah tumbang. Yang telah lumpuh. Dia maksudnya dia jatuh terbenam kepalanya di bawah dan dia patah tengkuknya lah. Tengok dia jauh macam pohon-pohon tamar. Apa macam batang-batang tamar yang telah tumbang. Tapi hakikatnya dia adalah manusia-manusia yang telah diterbangkan selama 8 hari 7 malam. Lalu Allah kata fahal tara lahum min baqiyah. Yang demikian itu, adakah kau lihat ada lagi yang hidup? Ada ke hidup? Tidak ada yang hidup. Allah Ta'ala binasakan. Sekali Allah datangkan azab. Yang dia cabar-cabar Allah Ta'ala tu, tidak ada seorang pun yang terlepas. Semuanya diazab oleh Allah Ta'ala. Yang itu yang Allah Ta'ala sebut pada surah Hud tadi tu, walamma ja'a amruna. Telah kami datangkan perintah kami, iaitu azab daripada kami, iaitu dalam bentuk angin kencang. Okey, baik. Berikut kita tengok ayat surah Hud lagi. Kembali pada ayat yang ke-59. Kita tengok pada ayat 59. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa tilka ad. Dan itulah kisah tentang Ad. Demikianlah kisah tentang Ad. Itulah kisah tentang Ad. Jahadu bi ayati rabbihim. Yang mana mereka telah mengingkari ayat-ayat daripada Tuhan mereka. Wa asau rusulahu, dan yang telah menderhakai rasulnya. Wattaba'u, dan mereka mengikut amra arahan kulli jabbarin anid, iaitu mereka mengikut segala arahan daripada pemerintah-pemerintah mereka. Okey. Dekat sini tengok Allah Ta'ala sebutkan apa sebab Allah Ta'ala azab kaum Ad ini. Pertama, jahadu bi ayati rabbihim, iaitu mereka telah mengingkari ayat-ayat Allah. Okey, ayat-ayat yang dibawa oleh Rasul tu telah diingkarilah. Mereka dustakan, mereka syirikkan, dan mereka tidak bertauhid kepada Allah Ta'ala. Pertama. Kedua, wa'asau rusulahu, dan mereka telah menderhaka kepada Rasulnya. Menarik dekat sini, Allah menggunakan perkataan rusul. Perhatikan, Allah gunakan perkataan rusul. Di sini ada penggunaan plural, jamak taksir. Okay, ada jamak taksir kat sini, iaitu bentuk plural. Allah tak kata Rasul, sedangkan cerita ni tentang Nabi Hud kan. Tapi Allah kata apa? Dia tak mengingkari Nabi Hud. Wa asau rasulahu. Tak, Allah kata dia telah mengingkari rusulahu, rasul-rasulnya. Kenapa Allah sebut macam itu? Sebab menolak seorang rasul bererti menolak seluruh rasul. Contohlah datang puak Yahudi, dia kata apa? Kami tak beriman kepada Isa dan kami tak beriman kepada Muhammad. Dia tolak satu rasul bererti dia tolak semua rasul. Okey, samalah Nasrani pun kata kami tak beriman kepada Muhammad. Dia tolak mengingkari seorang rasul bererti dia menolak seluruh rasul. Sebab itu kita beriman kepada seluruh rasul dan kita mencintai seluruh rasul. Sebab menolak satu rasul maka berarti tolak semua rasul. Kenapa tolak satu rasul berarti tolak semua rasul? Sebab semua rasul membawa mesej yang sama, iaitu mesej tauhid kepada Allah. Sama je. Jadi tolak salah satu rasul yang membawa mesej tauhid ni berarti kita juga menolak semua tauhid yang diajar oleh rasul-rasul yang lain. Mengingkarilah kepada rasul-rasul tersebut. Sebab itu Allah menggunakan perkataan wa'asau rusulahu. Mereka mengingkari rasul-rasulnya. Okey, baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pernah dengar tak yang baru-baru ni cerita tentang ada orang mengaku dia mengatakan Allah dan Rasul tu adalah sama. Dengar tak? Ada tengok di media sosial tak? Cik Syikin ada tengok tak? Oh, ya, ada dengar. Ada kan? Puan Shima ada tengok? Tak ada. Tak ada? Okey. Tu Puan Zabida ada dengar tak baru-baru ni? Merata Tak dia punya ada. pengikut. Tak ada? Tak ada. Ada pengikut ni ramai ni. Tengah cerita tengah hot lah ni. Dia tanpa selindung-selindung, tanpa tutup muka dia, daripada bapa dia, mak dia, anak beranak dia dan dia punya kawan-kawan dia, buat banyak macam video, dia sebarkan melalui media sosial. Dia nak bagi tahu salah satu daripada pegangan dia hari ni dengan kawan-kawan ramai ni, kumpulan dia ramai. Okey, satu family ni semua ni. Alhamdulillah.
Ustaz, alhamdulillah Allah protect kami. Alhamdulillah, alhamdulillah. Okey. Jadi dia bagi tahu, dia kata Allah dan Rasul ni sama, dia kata. Allah dan Rasul ni sama. Dia kata apa dia kata Allah tu subjek, Rasul tu objek. Dia kata macam maksudnya Allah dan Rasul tu sama. Allah tu hanya nama sajalah. Jadi macam mana Allah? Itulah Rasul tu, Muhammad itu adalah Allah. Muhammad tu adalah Allah. Lepas tu ada orang tanya. Yang ni paling menariklah saya tengok jawapan dia. Ada orang tanya. Kalau Allah tu Muhammad, Muhammad tu Allah, waktu sahabat Nabi nampak Muhammad solat, beribadah, Muhammad sembah siapa? Ada orang tanya kan, saya tengoklah orang, sebab dia berani, dia tunjukkan di media sosial pegangan dia. Jadi orang tanya, kalau Allah tu Muhammad dan Muhammad tu Allah, masa Nabi SAW dilihat oleh para sahabat solatlah, beribadahlah dan macam-macam ni, Nabi SAW ni dia sembah siapa? Dia beribadah kepada siapa? Cuba teka, rasa-rasa apa dia jawab? Rasa-rasa. Rasa-rasa kalau kita orang tanya macam tu, rasa-rasa apa dia jawab? Ni orang tanya, netizen tanya ni. Lalu dia pun jawab. Dia kata apa? Allah menyamar, dia tu. Allah menyamar. Tak ada jawapan. Tak ada jawapan. Apa konsep dengan Kristian, Ustaz? Ya, samalah. Sama, memang sama. Dia menyamakan. Jadi soalan tu ditanya dengan logik kan. Kalau dah Allah dan Rasul tu sama, kita kata kalau dalam tu dia kata Trinity kan, konsep Trinity. Okey, jadinya dia sembah tu siapa? Dia kata Allah menyamar. Jadi Muhammad tu berpura-pura beribadah. Apa fungsi berpura-pura pula dalam ibadah? Buat apalah dia nak pergi Nabi SAW nak pergi berperang, angkat senjata. Kalaulah bagi dia Nabi ni Tuhan yang maha berkuasa, dia boleh hancurkan seluruh makhluk yang ada atas muka bumi ni. Tapi dia tak boleh buat sebab bagi dia Nabi SAW itu adalah hamba Allah dan Allah tu adalah Tuhan. Okey. Ini peganganlah saya nak bagi tahu. Isu yang sekarang ni berlaku dalam negara kita. Dan sebahagian mereka ni ada yang dah keluar negara lah sebab tak tahulah, katanya dikejar oleh penguat kuasa, maka dia pun hijrah, migrate luar negara macam-macam lah. Tapi terus menyebarkan ajaran agama. Okay? Tapi nak bagi tahu kat sini, tauhid ni adalah yang dibawa sama oleh semua Rasul, sama. Apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf, macam itulah dikatakan oleh Nabi Ibrahim. Macam itulah dikatakan oleh Nabi Hud, Nabi Lut, sama je. Jadi tolak satu Rasul, berarti kita menolak seluruh Rasul. Sebab itu Allah kata, wa'asau rusulahu. Dia telah mengingkari Rasul-Rasulnya. Plural Allah sebut kat situ. Walaupun yang diingkari Nabi Hud, tapi berarti dia tolak semua Rasul. Wattaba'u amra kulli jabarin anid. Tapi mereka pula memilih untuk ikut siapa? Mengikut seluruh perintah kulli jabbar. Jabbar ni iaitu ketua-ketua mereka. Anid. Kat sini menarik Allah sebut kata jabbar. Allah kata ketua kaum dia ni yang engkar ni, Allah gelar mereka sebagai jabbar. Jabbar ni kan sifat Allah. Sifat Allah yang maha memaksa. Perkataan jabbar ni hanya sifat Allah Ta'ala. Tapi bila Allah Ta'ala sebut jabbar ini ada pada makhluk, berarti makhluk ni tak selayaknya macam sifat Allah. Artinya dia adalah makhluk yang zalim. Dia memaksa kaum dia untuk dengar apa yang dia lakukan. Okey? Dan tidak boleh diingkari. Siapa ingkari, dia akan seksa, dia akan zalimi dan segalanya lah. Jadi Allah kata, ketua-ketua kaum mereka ni jabbar. Jabbar ni sifat Allah. Tapi Allah Ta'ala sebut, yang ni adalah jabbar. Sebab kita tahu manusia ni tidak boleh bersifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia tak boleh. Sebab sifat kesombongan, sifat kemuliaan itu adalah kata Nabi SAW, Allah Ta'ala sebut dalam hadis kursi, dia adalah izari waridai. Dia adalah selendang Allah dan pakaian Allah. Manusia tak boleh ambil. Dia adalah milik mutlak Allah Ta'ala. Milik mutlak Allah Ta'ala. Macam seorang orang awam tak boleh pakai uniform polis. Seorang orang awam tak boleh pakai uniform tentera. Kalaupun dia nak buat majlis kahwin, dia tak boleh pakai. Sebab dia tak layak pakai. Kan? Seorang orang awam tak boleh pakai baju doktor, jalan ke hospital pakai baju doktor. Tak boleh. Walaupun itu hak dia, tapi dia tak boleh buat. Sebab dia tak layak. Macam itulah Allah Ta'ala nak sebutkan Jabbar ke, Al-Mutakabbir ke, ataupun Al-Izzah ke, semuanya itu adalah sifat khusus kepada Allah yang makhluk tak boleh ambil.
Siapa yang mengambilnya daripada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan ancam mereka dengan azab. Jadi golongan ni, ketua-ketua dia Allah gelar sebagai Jabbar dengan sifat Allah. Sebab Allah nak bagi tahu dia orang ni adalah ketua yang memaksa dan zalim kepada rakyat dia. Dan Allah kata mereka juga adalah anid. Anid. Anid ni apa? Anid ni dia degil. Anid ni degil. Dia degil macam mana? Dia nampak kebenaran tapi dia tetap menolak. Kebenaran tu nampak dah. Tapi dia tetap bertegas, dia tak nak juga beriman. Ini anid lah. Jadi Allah Ta'ala sebut sifat ketua yang mereka ikut ni Jabbarin anid. Jabbarin anid. Okey, baik. Kemudian kita tengok ayat yang ke-60. Allah Ta'ala menyebutkan wa utbi'u fi hadhihi dunya la'nah. Dan mereka itu ditimpa laknat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang wa utbi'u ni yang mengikut mereka di dunia. Maksudnya kalau tak terjemah sini nampak lebih baiklah. Tak putus-putus. Sebab apa? Bila orang cerita tentang kaum Ma'ad, semuanya adalah cerita tentang keburukan yang telah mereka lakukan. Orang Quraisy, walaupun dia ni Quraisy yang tak beriman kepada Allah dan Rasul, dia dengar cerita Ad, dia tahu Ad ini memiliki segalanya. Ada nikmat itu, ada nikmat ni. Dan mereka juga tahu Ad ini telah dilaknat oleh Tuhan. Dia azab oleh Tuhan. Quraisy tahu ni nenek moyang dia ni, Ad ni. Dan dia tahu Ad ni diseksa adalah kerana dilaknat oleh Tuhan adalah kerana keburukan-keburukan mereka. Dia tak pertahankan Ad. Dia tak pernah kata, oh Ad ni tak macam tu. Tak. Dia tetap mengakui Ad ini adalah satu bangsa zalim. Zalim pada diri mereka dan Allah turunkan azab. Cerita tu tak berhenti dekat Quraisy. Sampailah ke hari ini kita pun masih lagi mengulangi, mengambil pengajaran daripada kisah-kisah Nabi terdahulu. Antaranya Ad. Dan kita pun sedang bercerita tentang kejahatan yang dilakukan oleh Ad untuk menjadi pengajaran kepada kita. Sebab itu Allah kata wa utbi'u. Cerita dia laknat Allah pada kaum Ad ni terus-menerus dekat dunia ni. Tak ada orang cerita tentang Ad, weh Ad ni baguslah, dia ada tamadun dia. Tamadun dia jadi manfaat kepada dunia. Tak ada. Tidak ada. Orang tahu dia dulu ada satu benteng besar. Dia ada orang ambil manfaat? Tak ada. Bahkan tak dipedulikan pun. Ahqaf kalau kita tengok, Ahqaf ni kat mana? Kita pun tak tahu, kena tengok peta balik. Oh, sini kawasan dia. Jadi apa kawasan ni? Tak jadi apa-apa. Tidak ada apa pun. Melainkan orang akan laknat menyebut-nyebut tentang keburukan-keburukan kaum. Wa yaumal qiyamah, dan perkara ni berterusan sampailah ke hari kiamat. Okey, Allah melaknat mereka. Tengok sekali kita tolak Allah Taala, Allah Taala tolak kita selama-lamanya sampai ke hari akhirat. Benda inilah yang kita kena doa banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah terus berikan kita taufik dan hidayah. Okey? Sebab apa yang kita miliki hari ini, semua yang kita miliki semuanya bakal menjadi kenangan. Cuma apa kenangan yang kita nak tinggalkan, iaitu sama ada kenangan yang menjadi kebaikan, kematian kita yang menghidupkan orang lain, ataupun kenangan yang menyebabkan orang lain melihat kita ni sebagai orang yang telah dibinasakan oleh Tuhan. Semuanya kita boleh tengoklah, daripada tokoh-tokoh negara kita, negarawan kita ke, tokoh-tokoh di taman kita ke, siapa sahaja. Kita, oh dia ni si fulan ni arwah dah. Dia hanya tinggal kenangan. Ada apa-apa? Tak ada apa-apa pun. Tidak ada apa-apa yang kita perlu banggakan, yang kita perlu sombong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang kekal. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tengok ucapan yang baru ni. Kan kita ada menteri kita yang meninggal dunia kan, 2 minggu lepas. Datuk Seri Salahuddin Ayub. Dia meninggal di Kedah. Saya tengok ucapannya sebelum dia meninggal tu, kira sehari ataupun beberapa jam sebelum dia masuk hospital tu, ucapan yang disebut tu saya rasa tak tahulah, mungkin Allah detikkan hati dia. Dia kata saya turun masuk ke universiti ni, sebab ucapan tu di UUM tak silap saya. Saya datang ke sini, saya punya dengan kereta saya, dengan saya punya pegawai-pegawai saya, berbelah-belah pegawai. Dia sebut bukan pegawai saya ni. Dia kata kalau saya nak sombong, saya kena sedar. Sombong saya sampai bila, dia kata. Sombong saya sampai bila? Selamanya ke? Tak selamanya. Tak kekal, dia kata. Semua yang saya miliki ni tak kekal. Hari ni ya saya sombong. Saya turun daripada kereta, orang sambut, orang iring, orang beri penghormatan, tapi tak kekal. Betul apa dia kata.
Hari tu ataupun 2 hari selepas tu dia meninggal dunia. Kita sendiri boleh tengok. Dan akhirnya orang semua lupakan. Orang kenal tetapi orang lupakan. Tapi bila sebut, orang akan sebut, oh dia kebaikan dia macam ni, macam ni, macam ni. Tapi ada sesuatu tak yang kita boleh banggakan adalah kebaikan yang dia yang kita sebut. Tapi tetap menjadi kenangan manusia. Sama ada dia baik ataupun buruk. Jadi, apa yang kita miliki, kekuatan yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki, ingat je satu je. Semuanya bakal menjadi kenangan. Dan kenangan apa yang kita nak pahatkan di memori orang-orang yang kenal kita, benda baik ke benda buruk, itulah yang kita kena pilih. Tidak ada sesuatu pun yang akan kekal. Okay? Yang itu Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada manusia. Kaum Ad yang sombong tu semuanya tinggal kenangan je. Tinggal kenangan. Tapi lebih parah lagi, mereka itu dipahatkan dengan laknat Allah ke atas mereka. Ala kata Allah, ala ketahuilah. Inna adan kafaru rabbahum. Allah berat ni. Allah kata sesungguhnya Ad itu adalah bangsa yang kafir, kufur kepada Tuhan mereka. Ala kata Allah, ketahuilah sesungguhnya dan li'adin qaumi Hud, iaitu kaum Ad ini Allah binasakan dan Allah jauhi mereka daripada rahmah Allah. Ad kaum Hud ini iaitu jauh daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhir. Allah Taala sebut dia sebagai bangsa yang kafir kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai cerita tentang kaum Ad. Okey, kita dah lalui dah kisah Nuh dan kita dah lalui dah kisah Hud, iaitu kaum Ad, bangsa Nabi Hud alaihi salam. Okey, baik, kita masuk kisah Nabi yang ketiga. Wa ila Thamud. Allah Taala bercerita tentang kaum Thamud. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa ila Thamuda, dan kepada kaum Thamud. Lepas kaum Ad adalah kaum Thamud. Lepas kaum Ad, kaum Thamud. Generasi ni dibina lagi, kaum Thamud. Dan Thamud ni pula duduk di utara Madinah, di satu lokasi namanya Al-Hijr. Al-Hijr, kawasan di antara Madinah menuju ke Tabuk. Al-Hijr. Thamud nama kaum ni. Akhahum, saudara mereka, Salihah, namanya Nabi Saleh. Allah Ta'ala mengulangi perkataan akhahum, saudara mereka, sebab Allah nak bagi tahu Nabi Saleh ni adalah Nabi yang mereka kenali dan mereka tahu tentang kebaikan dia, keluarganya, siapa dia, mereka tahu. Maksudnya, ni bukan orang luar datang pergi dakwah. Bukan. Yang mereka tak kenal. Ni mereka kenal Saleh ni siapa. Daripada dia kecil lagi, mereka kenal siapa Saleh. Macam mana perangai Saleh. Ucapan Saleh ni macam mana. Memang kenal. Tapi mereka nafikanlah setelah Nabi Saleh ni membawa ajakan dakwah yang berbeza dengan kita kata pengamalan daripada agama nenek moyang mereka. Jadi mereka dibencilah, Nabi Saleh ni dibenci oleh kaum dia, sedangkan dia adalah orang yang sangat disayangi oleh kaum dia, Nabi Saleh ni. Okey, apa yang berlaku? Allah Taala kata apa? Qala, Nabi Saleh pun kata, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Benda yang sama juga. Nabi Saleh kata, wahai kaumku. Dia sebut dengan perkataan yang lemah lembut. Kita dah bincang dah perkataan ya qaumi ni. Dia sebut dengan perkataan yang lemah lembut. Tak ada label. Dia dan kaum dia sama. Sebab itu dia panggil, wahai kaumku, kamu dengan aku sama je. Tidak ada beza pun. Dia tak kata ya kafir, ya munafik, tak ada. Dia sebut perkataan yang sama. Dakwah dengan kelembutan, dengan kebaikan-kebaikan. Dia membawa kepada tauhid, iaitu memperhambakan diri kepada Allah yang tiada Tuhan kepada kamu selain daripada Allah Ta'ala. Tauhidnya, perhambakan diri pada Allah. Tiada Tuhan kepada manusia ni selain daripada Allah. Tak ada. Dialah satu-satunya Tuhan yang perlu kita ibadahkan. Okay? Itu. Perkara pertama adalah perkara tauhid. Perkara pertama, perkara tauhid. Nabi Nuh bawa benda yang sama. Nabi Hud pun bawa benda yang sama. Sekarang ni Nabi Saleh pun bawa benda yang sama. Tauhid. Perkara pertama, tauhid. Kedua, dia pun kata, huwa ansha'akum minal ard. Dialah Allah yang menjadikan kamu daripada tanah. Dia menggunakan perkataan ansha'akum. Ansha'akum ni kita terjemah menjadikan. Iaitu menjadikan, dia sama macam perkataan ja'ala kan. Ja'ala ni menjadikan juga.
Tapi beza dia ansya'akum ni dia khusus untuk yang al-akil, makhluk Allah yang ada akal, iaitu manusia. Menjadikan daripada satu bentuk ke satu bentuk yang lain, berubah dia punya bentuk dia. Manusia ni daripada tanah, kemudian dia jadi sperm, kemudian dia jadi zygote, dia jadi embryo, dia jadi fetus, bla 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 bla, sampailah jadi manusia. Dia disebut ansya'akum. Dia berubah daripada satu bentuk ke satu bentuk. Okey? Daripada kita sebut apa? Nutfah, alaqah, mudghah, kan? Laham, izam, ini semuanya adalah pembentukan seorang manusia. Daripada air mani sampailah dia dilahirkan menjadi manusia. Pembentukan tu berubah-ubah. Kita tak boleh kata manusia ni asalnya daripada bentuk yang komplit macam ni tapi kerdil. Kita tak kata macam tu. Manusia ni dalam perut seorang ibu dia dah komplit, ada mata, ada telinga, ada mulut, cuma dia kecil je, kerdil. Macam biji kacang. Tak boleh. Tak ada manusia buat kajian, tak ada pun. Dia bentuknya tak sama, keadaannya tak sama. Bentuknya berubah daripada satu bentuk ke satu bentuk. Sebab itu Allah sebut perkataan ansya'akum. Punyalah. Artinya Quran ni pengetahuan dia merentas daripada zaman tu. Zaman tu pun orang tak tahu pun cerita tentang ni, tapi dah disampaikan kepada mereka. Penciptaan manusia seperti itu. Dan dia datang daripada tanah. Penciptaan daripada tanah. Wasta'marakum fiha. Dan Allah jadikan manusia daripada tanah dan Allah perintahkan manusia ni untuk memakmurkan bumi. Allah Ta'ala perintahkan kita untuk memakmurkan bumi. Fastaghfiru, maka mohonlah pengampunan kepadanya, thumma tubu ilaih, dan kemudian bertaubatlah kepadanya. Inna rabbi qaribum mujib. Sesungguhnya Tuhan aku itu dekat dan yang memperkenankan hajat hamba-Nya. Okey. Baik, dekat sini ibu-ibu yang dirahmati Allah, perhatikan apa perbezaan dialog pertama ni dengan dialog Nabi Hud dan juga Nabi Nuh. Cuba tengok ayat sebelum ni. Ayat 61 ni cuba bandingkan dengan ayat ayat 50. Ayat 61 bandingkan dengan ayat 51, ayat 50. Kemudian bandingkan lagi dengan dan bandingkan lagi dengan ayat sebelum ni lagi. Ayat yang ke-26. Cuba tengok. Banding-bandingkan. Kan ucapan dia sama kan? Ucapan dia tauhidkan kepada Allah Ta'ala. Memperhambakan diri pada Allah. Tapi apa beza daripada tiga dialog ni? Nabi Nuh kata benda yang sama. Nabi Hud pun kata benda yang sama, tauhid. Nabi Saleh pun kata benda yang sama, bab tauhid. Tapi apa beza dia? Apa beza? Ada beza kat situ? Cik Syikin dapat tak? Faham tak soalan saya, Cik Syikin? Faham. Nah, dia punya subject matter dia sama, Okay. tapi penekanan yang berbeza lah bagi Betul. tapi Betul. Betul. Dia hanya mesej sama je. Tauhid kepada Allah, beriman kepada Allah, perhambakan diri pada Allah. Tetapi penekanan dan penegasan dia berbeza-beza. Kenapa? Sebab nak bagi tahunya daripada satu generasi, daripada generasi Nabi Nuh berpindah ke generasi Nabi Hud dan berpindah kepada generasi Nabi Saleh ni, generasi ni makin berkembang dan dia semakin advance. Jadi Rasul yang diutuskan itu dia tak hanya sekadar tauhid kepada Allah saja. Sebab Nabi Nuh dahulu Allah Ta'ala sebut pada ayat 26, Allah kata apa? Inni lakum nadhirum mubin. Ayat 26 tu. Aku ni pemberi peringatan. Dia sebut macam tu, aku ni pemberi peringatan. Alla ta'budu illallah. Dia kata, iaitu janganlah memperhambakan diri melainkan kepada Allah. Betul, Puan Syimah, different target. Dia lain, beza-beza. Dia kata, jangan, aku ni adalah Rasul pemberi peringatan dan jangan memperhambakan diri selain daripada Allah. Khalas, itu je. Mesej dia mudah. Tapi bila berpindah kepada Nabi Saleh, Nabi Hud alaihissalam, kita tengok Nabi Hud alaihissalam pada ayat yang ke-50. Nabi Hud alaihissalam ayat 50 dia beza sikit.
Dia kata apa? Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh in antum ila muftarun. Ayat sama, dia ajak tauhid kepada Allah Taala dan dia kata janganlah kamu mengada-adakan perkara-perkara dusta ni dalam agama. Lalu ditambah ya qaumi la as'alukum alaihi ajra. Dia kata wahai kaumku, aku tak pernah minta upah pun apa yang aku sampaikan. In ajriya, sesungguhnya upah kepadaku itu illa 'alal ladzi fatarani afala ta'qilun, dia kata. Dan apa? Upahku itu hanyalah tidak lain datangnya daripada Allah Taala. Kenapa Nabi Hud sebut macam ni? Sebab pada waktunya itu kaum dia mewah, kaya raya, ada harta, ada ternakan, ada macam-macam, ada tamadun, ada peradaban. Seolah-olahnya bila Nabi Hud dakwah, Nabi Hud seolah-olahnya mengharapkan sokongan, diangkat jadi pemimpin, lalu dapat jawatan, dapat kekayaan, bla 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 bla. Jadi sebab itu dipesan macam itu. Pindah pula kepada Nabi Saleh ayat 61. Nabi Saleh ayat 61 ni, lah itu dia kata apa? Jangan memperhamba dirikan selain daripada Allah, kerana Allah lah yang menciptakan kamu daripada tanah dan yang memerintahkan kamu memakmurkan bumi ni. Maksudnya semua ni dia makin berkembang. Bangsa ni, kaum ni makin berkembang. Sebab itu dia punya pendekatan pun berbeza dah. Penekanan dia berbeza dah. Dia makin panjang lagi dia punya dakwah dia. Tapi mesej sama. Dia tetap berkaitan tentang tauhid. Itu kita boleh nampak kat situ. Okey. Mesej kekal sama, prinsip sama. Tapi dia mula panjangkan. Dia mula memanjangkan lagi dakwah dia. Siapa Tuhan yang sembahkan kita ni? Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan yang menciptakan kita daripada tanah. Tadi Nabi Hud kata, dialah Tuhan yang ciptakan kita. Aku tak minta upah kepada kamu, melainkan aku hanya minta upah daripada Tuhan yang ciptakan aku. Dia sebut. Makin lama makin detail. Kali ini bagi tahu penciptaan manusia ni pula daripada tanah. Ini ilmu manusia tak sampai lagi waktu tu, tapi dah disampaikan. Supaya tunjukkan kepada kita, generasi makin berkembang, makin berilmu, makin maju. Dakwah kekal sama, prinsip tetap sama, tapi penyampaian, penekanan dia berbeza-beza. Makin lama makin sesuai dengan audiens dia. Okey? Baik, kemudian ayat yang sama juga, fastaghfiru. Allah ulang lagi sekali. Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh. Kita boleh perhatikan, benda yang sama. Iaitu setelah dia berdakwah dan dia tahu kaum dia melakukan keingkaran dan kemungkaran, dia tak kata hukum, dia mengajak kepada kembali pada Allah. Fastaghfiru, mohonlah keampunan Allah. Thumma tubu ilai, dan kemudian bertaubatlah kepada Allah. Saya dah bincang sebelum ni kan, taubat ni artinya adalah kembali. Kembali pada Allah. Buat apa yang Allah perintah dan tinggalkan apa yang Allah larang. Itu namanya taubat. Okay? Buat apa yang Allah perintah, tinggalkan apa yang Allah larang. Itu namanya taubat. Kembali pada Allah. Kita tak boleh kata, saya dah bertaubat dah, cuma tak pakai tudung je. Tak. Sebab taubat itu buat apa yang Allah perintah dan tinggalkan apa yang Allah larang. Okay? Itulah namanya taubat. Kembali pada Allah. Dan yang kedua, kembali kepada Allah adalah kembali kepada ilmu pengetahuan. Siapa yang bertaubat, dia mesti luangkan masa dia untuk mencari ilmu, mendalami ilmu. Kerana apa? Sebab dengan cara kita mendalami ilmu, cari ilmu menjadikan kita kekal konsisten dalam perjalanan kembali kepada Allah Ta'ala. Buatkan orang ni dia bertaubat, akhirnya dia lepaskan pegangannya kepada Allah. Sebab apa? Sebab dia rasa jemu dengan apa yang dia lakukan. Sebab ilmu tu dia tak berpaut pada ilmu. Akhirnya dia pakai tudung, dia kata saya tak pakai tudung dah sebab saya tak nak hipokrit. Daripada pakai tudung, mula-mula tanggalkan tudung, akhirnya mula berpakaian pun jauh daripada pakaian yang diperintahkan untuk menutup aurat. Okey? Jadi macam tu sebab ilmu. Ilmu itulah yang menjadi pegangan kita, tempat kita berpaut untuk kekal konsisten dalam taubat. Okey, itu sebab Allah menggunakan perkataan taubah. Tubu, kembali kepada Allah Subhanahu. Tapi lagi menariknya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayah-ayah yang dirahmati Allah, sebab Allah Ta'ala ikat dengan perkataan inna rabbi qaribum mujib. Sesungguhnya Tuhan aku itu dekat dan Tuhan aku itu memustajabkan doa. Kenapa Allah Ta'ala sebut perkataan ni? Sebab Allah nak bagi tahu kepada kita
dosa yang kita lakukan ini menjadi benteng penghalang kita kembali pada Allah. Dan dosa yang kita lakukan ini menjadi penghalang daripada doa kita dimustajabkan oleh Allah. Okay, kenapalah doa saya tak mustajab? Doa kita tak mustajab tu sebab dia terhalang dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Sekali Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, terus dia angkat doa kita dan dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Ingat kan? Dosa ni yang menjadi penghalang kepada doa kita dimustajabkan. Sebab itu, saya rasa saya pernah bincang dah cerita bab taubat ni. Kalau kita ingat lagi, bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila baginda Nabi SAW ditanyakan oleh Aisyah berkaitan tentang malam Isra malam Lailatul Qadar, apa amalan yang paling afdal, Nabi pun mengajarkan iaitu memintalah pada Allah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Waktu yang paling terbaik, malam yang terbaik, mintalah doa amal yang paling terbaik iaitu meminta keampunan daripada Allah Taala. Memintalah keampunan kepada Allah Taala. Sebab itu bab pengampunan ni Allah gunakan perkataan sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samawati wal ard. Allah suruh manusia ni berlumba-lumbalah, berebut-rebutlah untuk mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Benda yang kita kena bersegera buat dan kita kena usahakan sebab dosa menjadi penghalang tembok kita dekat pada Allah. Kalau Allah ampunkan dosa kita, kita makin dekat pada Allah. Dosa menjadi penghalang daripada doa kita dimakbulkan oleh Allah. Kalau kita berdosa, maka doa kita tu terhalang daripada dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu saya teringat ada satu kisah. Kisah ni dah diceritakanlah, tapi saya ulang je. Kalau ingat lagi ceritanya, kisah tentang Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ni satu hari dia musafir jauh. Waktu dia musafir ni, dia singgah bermalam dekat rumah. Kebetulan orang ni adalah kerjanya sebagai pembuat roti lah. Kalau kita ni tebau roti canai lah kerja orang ni. Jadi Imam Ahmad pun datang dan Imam Ahmad pun minta untuk dia kata apa? Saya nak duduk saya nak duduk bermalam di sinilah sebagai tetamu. Tukang roti ni kata tak ada masalah. Awak musafir jauh, silalah singgah, duduklah. Imam Ahmad sepanjang duduk kat rumah orang ni, dia perhatikan si fulan ni punya amalan. Apa dia? Iaitu si fulan ni seringkali apa yang dia lakukan, dia akan sentiasa beristighfar. Astaghfirullah. Dia angkat roti, angkat tepung, astaghfirullah. Letak tepung atas meja, astaghfirullah. Dia uli tepung, astaghfirullah. Buat itu setiap kali dia istighfar saja. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Sering kali. Lepas tu bila dia dah selalu beristighfar, sampailah dia dah selesai kerjanya, lalu dia pun mengikramlah tetamunya kan. Dia dah selesai kerja, dia pun berbual-bual dengan Imam Ahmad. Tanya pada Imam Ahmad, tuan ni daripada mana, buat apa, bla 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 bla. Berbual-bual, Imam Ahmad pun ambil kesempatan untuk tanya pada dia. Dia kata, wahai tuan, saya nampak tuan ni sepanjang saya di sini tadi, saya nampak tuan ni sentiasa beristighfar. Luar biasalah, istighfar sentiasa. Apa amalan tuan ni? Lelaki ni kata apa? Saya beramal istighfar ni lama dah. Mungkin dah berpuluh tahun dah. Dia dah buat lama ni, kerap, sering kali buat. Dan bila ditanyakan tentang kelebihannya, dia pun kata, setiap doa yang saya panjatkan kepada Allah, sepanjang yang dia beristighfar ni, dia kata, satu pun Allah Ta'ala tak pernah tolak. Semuanya Allah Ta'ala mustajabkan. Dia kata, semua doa saya yang saya panjatkan, yang dia sedar, tidak ada satu pun yang Allah tolak. Melainkan semuanya Allah makbulkan. Kerana apa? Sebab dia ni melazimi istighfar. Tapi kata tukang roti ni, melainkan ada satu lagi hajat saya yang Allah belum makbulkan. Yang dia sedarlah. Ini kenapa dia sentiasa beristighfar. Imam Ahmad cuba korek rahsia. Kenapa apa yang Allah Ta'ala belum makbulkan ni, dia tak nak jawab. Dia tak nak jawab. Tapi bila dia didesak-desak oleh Imam Ahmad, dia pun kata, satu benda yang saya berhajat kepada Allah Ta'ala yang Allah belum makbulkan, iaitu saya mengharapkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pertemukan saya dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Ucapan tukang roti itu menyebabkan Imam Ahmad ni terkejut. Dan dia kata pada tukang roti itu, ketahuilah wahai tuan,
sayalah Imam Ahmad yang dibawakan oleh Allah untuk bertemu dengan Tuhan. Tukang roti pun terkejut, rupa-rupanya seluruh doanya Allah Ta'ala mustajabkan. Okay? Inilah salah satu khasiat orang yang bertaubat. Khasiat orang yang bertaubat ini iaitu Allah Ta'ala makin dekat kepadanya dan doanya sentiasa dimustajabkan oleh Allah Ta'ala. Maka sebab itu Allah kata, bertaubatlah kepada Allah, mohonlah pengampunan kepada Allah sebab Allah itu qarib, dekat pada kita. Mujib, dan Allah ni mustajab doa kita. Tapi sebab dosa yang kita lakukan yang tak diampunkan oleh Allah, kita jauh daripada Allah dan kita tak dimakbulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey? Ini antaralah pengajaran. Sebab itu kalau ingat, kita tengok ayat sebelum ni, kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Hud pun benda yang sama. Dan Allah Ta'ala sebut tentang khasiat-khasiat yang berbeza-beza. Tentang kisah Nabi Nuh, orang yang bertaubat, Allah datangkan iaitu awan yang mengandungi hujan. Orang yang bertaubat, khasiat dia, Allah Ta'ala akan sentiasa berikan jalan keluar. Allah Ta'ala sentiasa datangkan pembantu. Allah Ta'ala sentiasa datangkan penolong dalam urusan-urusan harian. Untuk kali ini, siapa yang bertaubat, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan dekatkan dia dengan Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala makbulkan doanya. Mukadimah kisah Imam Ahmad bin Hanbal sebenarnya tidak dibenarkan bermalam di masjid. Okey. Yang ini saya kena double check balik, Puan Syimah. Saya double check balik. Saya tak pasti sama ada dia tak dibenarkan bermalam, tapi yang cerita yang selalu yang saya baca iaitu dia terus singgah sebab dia keletihan. Dia keletihan lalu dia singgah terus ke rumah tukang roti inilah untuk dimakan. Wallahu a'lam lah, dia dilarang. Tapi yang diketahuinya iaitu Imam Ahmad ni tak dikenali. Orang tak tahu pun dia Imam Ahmad. Orang tak tahu pun. Masa dia musafir tu, sebab zaman tu kan tidaklah orang tahu sesiapa, tapi orang kenal. Nama tu orang kenal. Tapi si fulan orang tak kenal. Jadi orang tak tahu yang dia itu adalah Imam Ahmad. Dia sama juga dengan kisah Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ni seorang ulama besar. Ulama yang mengumpulkan seluruh kelebihan. Tapi bila dia pergi haji, dia pakai ihram macam orang lain pakai ihram. Orang tak muliakan dia pun. Sebab dia tak pakai jubah ulama dia, tak pakai serban ulama dia. Dia pakai kain ihram macam tu. Orang tak muliakan dia, orang tak pandang dia pun. Lalu dia pun katalah, betul lah. Manusia ni bukan memuliakan seseorang dengan ilmu dia. Tapi manusia ni memuliakan orang dengan pakaian dia. Itu Abdullah bin Mubarak. Okay? Dia tak dikenali lah. Okey, baik. Kemudian ayat yang ke-62. Okay, kita tengok pada ayat yang ke-62. Bila Nabi Saleh AS kepada kaum Samud ni, bila dia berdakwah macam tu, dia dah cakap dah 3 benda tadi. Beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu dia kata Allah lah Tuhan yang menciptakan kita ni daripada tanah. Satu ilmu benda yang baru. Orang lain tak pernah dengar pun, tiba-tiba dia kata Allah ni ciptakan manusia daripada tanah. Dan Allah perintahkan kita ni makmurkan dunia ni. Bukan memenuhi kehendak kita, tapi makmurkan dunia ni. Ketiga, bertaubatlah kepada Allah. Kalau kita jauh daripadanya, ada peluang untuk kembali kepada dia. Selepas disebut 3 benda ni, maka kaum ni jawab. Qalu, kata kaum Samud, ya Salihu, wahai Saleh. Saleh ni adalah Nabi berbangsa Arab. Ada 4 sahaja Nabi berbangsa Arab. Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? Jadi dia kata, wahai Saleh, qad kunta fina marjuwan qabla hadha. Sesungguhnya engkau ni, wahai Saleh, dulu sebelum ni adalah orang yang paling kami harap-harapkan. Maksudnya dia kenal sungguh. Dia nampak ada ciri-ciri kepimpinan kepada Nabi Saleh AS. Orang macam Saleh ni kita nak angkat jadi pemimpin. Memang dia ni layak. Peribadi dia, package dia memang ada. Tapi dia pula dia melawan arus daripada apa yang kita pegang. Apa yang kita pegang dia lawan arus. Yang ini yang kita tak setuju. Taksub lah pada nenek moyang dia. Okay? Jadi kami ni dulu mengharapkan kau ni jadi apa pemerintah kami lah, ketua-ketua kami. Atanhana an na'budu ma ya'budu abauna. Dan
patutkah engkau ni larang kami? Atanhana tu adakah engkau ni melarang kami an na'buda untuk memperhambakan ma ya'budu aba'ana, apa yang disembah oleh bapa-bapa kami. Ini berpegang sungguh dengan ajaran nenek moyang ni. Tanpa menggunakan akal. Diikut saja apa yang nenek moyang buat, saya buat je. Nenek moyang buat. Okay. Dia mengulangi, Quraisy ni mengulangi apa yang pernah dilakukan oleh kaum Nabi Saleh. Bila Nabi SAW dakwah, dia kata, ni berhala-berhala ni disembah oleh mak bapak kami ni, nenek moyang kami. Kamu datang pula cerita tentang tauhid. Sebenarnya Allah Ta'ala nak kata apa? Cerita tauhid ni lagi awal daripada cerita berhala. Sebab itu dia dahulukan cerita tentang Nabi Nuh alaihi salam. Sebelum tu awal lagi dia cerita tentang tauhid. Sebelum datang berhala. Berhala ni datang kemudian. Siapa lagi lama sebenarnya? Tapi itulah manusia ni taksub kan. Okey. Lalu dia kata wa innana la fi syakkim mimma tad'una ilaihi murib. Kata dia dan sesungguhnya kami berada dalam keadaan ragu-ragu dengan kau. Syak ni, was-was, 50-50. Syak ni 50-50. Yang merunsingkan kami tentang apa yang kau serukan kami kepada. Datang benda baru pula cerita ni. Kami jadi dah was-was lah, ragu-ragu dengan kau ni. Mana satu yang betul? Okay? Agama kami ke? Okay? Agama kami ataupun kamu? Okey, baik. Kemudian dia pun sebut qala Nabi Saleh alaihi salam pun menjawab. Kata Nabi Saleh, ya qaumi, wahai kaumku, ara'aitum in kunta ala bayyinatin min rabbi. Kata Nabi Saleh alaihi salam, bagaimana kamu fikirkan? Apa pandangan kamu? Kalau aku datangkan kepada kamu iaitu bayyinah min rabbi. Kalau aku datangkan satu bukti daripada Tuhan. Okey tak? Kalau aku datangkan satu bukti, mukjizat daripada Tuhan kepada kau, tunjukkan kepada kau. Minhu rahmah wa atani, dan yang mana Tuhan itu telah memberikan kepada aku itu iaitu rahmahnya. Apa rahmah dekat sini? Rahmah dekat sini adalah kenabian. Kenabian. Faman yansuruni minallahi in asaitu fama tazidunani ghaira takhsir. Okey? Iaitu kata Nabi Saleh alaihi salam, siapa yang dapat membantu aku daripada Allah Taala kalau aku mengingkarinya. Fama tazidunani, dan tidaklah kamu semua itu melainkan menambah-nambahkan kepada aku adalah kerugian. Okey, tak apa, kita bincang satu-satulah. Pertama, Nabi Saleh alaihi salam cuba counter kaum dia, sebab kaum dia kata kau ni orang harapan kami. Kami mengharapkan, tapi sekarang ni kami dah boleh syak. Sebab kau halang kami daripada sembahan nenek moyang kami. Nabi Saleh nampak kaum dia masih lagi memberikan respect kepada dia, penghormatan kepada dia. Sebab itu Nabi Saleh AS tawarkan, kalau aku tunjukkan kepada kamu bayinah, bukti yang aku ni utusan Tuhan, okey tak? Nak beriman tak? Kalau aku tunjukkan satu mukjizat. Sebab itu ditawarkan aku tunjukkan bayinah. Dan aku nak tunjukkan kepada kau, aku ni diberikan rahmah. Rahmah dekat sini adalah kenabian. Kenapa kenabian ini disebut dalam bentuk double meaning rahmah? Sebab rahmah ini adalah artinya belas kasihan. Salah satu belas kasihan Allah. Belas kasihan Allah ni iaitu Allah memberikan sesuatu yang manusia perlukan. Bukan yang manusia mahukan. Manusia memerlukan Rasul. Seperti mana manusia sakit yang perlukan kepada ubat. Jadi Allah Ta'ala ni dengan belas kasih dia memberikan sesuatu yang manusia perlukan. Jadi Allah menggunakan perkataan rahmah, iaitu menunjukkan kepada kenabian Nabi Saleh AS. Jadi Nabi Saleh tawarkan kepada kaum dia, nak tak kalau aku tunjukkan kepada kamu bayinah, bukti aku ni Rasul, bukti jelas sebagai utusan daripada Tuhan. Lalu kata Nabi Saleh, kalau aku terima cadangan kamu jangan berdakwah, berhenti berdakwah, aku ni akan ingkari perintah Tuhan. Aku akan, sebab Allah Ta'ala perintah pada aku, tugasnya sampaikan dakwah tauhid, risalah tauhid. Kalau aku terima cadangan kamu berhenti dakwah, Nabi Saleh kata, faman yansuruni, siapa yang boleh selamatkan aku? Siapa yang boleh bantu aku kalau aku ingkar perintah Allah Ta'ala? Siapa? Fama tazidunani ghaira takhsir.
Lalu kata Nabi Saleh alaihi salam, kamu semua ni tak menambahkan apa pada aku melainkan adalah kerugian. Sebab semua cadangan daripada kaum dia tu bukan menjadikan Nabi Saleh ni orang yang mendapat rahmah daripada Allah, tetapi cadangan-cadangan tu semuanya merosakkanlah, yang menyebabkan Allah Taala murka kepada Nabi Saleh dan memberikan kerugian kepada Nabi Saleh alaihi salam. Okey. Jadi Nabi Saleh mendahulukan Allah Taala lebih daripada permintaan kaum dia. Jadi kat sini ada satu ciri. Untuk ciri kepimpinan dekat sini, Nabi Saleh tunjukkan kepada kita satu sifat, satu prinsip, iaitu sentiasa mendahulukan kehendak Allah daripada kehendak kaum dia ataupun follower dia, pengikut dia. Sebab pengikut dia kata kan, kau ni orang harapan kami ni, marjuwa, kau ni orang harapan kami. Siapa-siapa pun bila orang letakkan harapan pada dia, dia akan ada satu perasaan, dia akan rasa dia ada satu kelebihan lah, dan dia ni ada pengaruh dia. Dia boleh mempengaruhi orang lain. Sebab orang yang boleh memimpin ni adalah orang yang boleh mempengaruhi orang lain. Siapa-siapa saja. Kalau dia pemimpin, maka dia boleh mempengaruhi sebab orang boleh follow dia. Jadi, bila pengikut ni, dia dah, kadang pengikut ni dia merosakkan pemimpin dia. Sebab tengoklah hari ni siapa-siapa saja. Pemimpin akan mengikut demand kepada pengikut dia. Zaman sekarang ni kalau kita nak cari follower, kita kena buat apa yang follower suka. Okey, sekarang ni tengok trend follower ni buat macam ni, kita pun buat. Sebab kita nak tengok follower suka kita. Kita bukan bawa follower ni untuk kenal Tuhan. Tapi kita menghambakan diri kita pada follower kita. Apa follower suka, demand follower, kita follow. Dia jadi terbalik. Jadi kat sini, Nabi Saleh AS, dia nak mempengaruhi kaum dia untuk beriman kepada Allah, terima dakwah dia, dia ada prinsip dia. Iaitu aku takkan berhenti dakwah. Sebab kamu semua takkan tolong aku kalau aku mengingkari perintah. Tak ada orang boleh tolong aku. Bahkan kalau aku ikut cakap kamu, aku mengundang kerugian di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kualiti prinsip seorang pemimpin lah. Dia tetap berpegang. Walaupun kaum tolak dia, tak apalah. Yang penting saya tak mengingkari perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Baik, itu antara yang disebutkan di sini. Okey. Baik, sebelum kita pergi lebih jauh lagi. Okey, kita tengok satu kisah. Tengok kisah Qarun. Kita tengok surah Al-Qasas. Qarun surah Al-Qasas. Ayat yang jangan saya dah baca. Qarun surah Al-Qasas. Tak silap saya ayat 78. Cuba tengok surah ayat 78. Cuba tak? Oh, naik sikit. Ayat 77. Ya. Jangan. Mana ayat dia? Okey, kita tengok. Okey, betul ayat 78. 78. Okey, tengok. Ayat 78. Tengok Allah Taala kata qala, Qarun pun menjawab dengan kekayaan dia, dengan kesombongan dia. Innama utituhu ala ilmin indi. Dia kata, aku diberikan kekayaan ini adalah disebabkan kepandaian aku, disebabkan ilmu yang ada di sisi aku. Okey. Yang ini kita boleh tengok sifat manusia hari ini. Bila dia berjaya je, dia paparkanlah dekat media sosial dia ke, dia buat satu bisnes berjaya ke, dia jadi kaya raya ke, atau apa sahajalah dia memiliki segalanya, manusia selalu sebut, saya berjaya ni bukan dikaulkan, saya berjaya ni sebab Allah yang beri saya ilmu. Tak. Saya berjaya ni sebab mentor saya. Kan ni mentor saya lah yang bawa saya ni. Dia ni lah. Sebab itu kita tengok, orang makin kaya makin jauh daripada Allah. Sepatutnya makin kaya makin dekat pada Allah, sebab dia tahu rezeki yang dia dapat adalah daripada Allah Taala. Tapi bila dia makin kaya makin jauh daripada Allah, sebab dia rasakan
kekayaan yang dia dapat itu bukan daripada Allah, tapi daripada ilmu dia, pengalaman dia, kepakaran dia, kebijakan dia, daripada panduan-panduan mentor dia. Itu dia rasa. Dan ini sebenarnya adalah Qarun. Qarun buat benda yang sama, Qarun. Okay, saya nak cerita apa? Pengikut ni dia merosakkan pemimpin. Pengikut ni dia rosakkan pemimpin. Okey. Jadi Nabi Hud tadi, Nabi Saleh tadi dia tunjuk kepada kita kualiti pemimpin. Pemimpin dia mesti ada stand dia, ada prinsip dia. Macam mana pun demand pengikut dia, dia tak akan gadaikan prinsip dia, yang itu mendahulukan Allah Ta'ala. Sekarang kita tengok kualiti pemimpin yang berbeza daripada Nabi Saleh, iaitu Qarun. Dekat sini bila dia dapat kekayaan, dia kata kekayaan itu sebab ilmu aku, kepakaran aku, kemahiran aku trading ni. Contohlah. Kemudian dia kata apa? Awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablih minal quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a. Lalu kalaulah Qarun itu bijak pandai, tidakkah ia mengetahui dan pandai memahami bahawa Allah lah telah membinasakan sebelumnya daripada umat-umat yang telah lalu, dan orang-orang yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta kekayaan daripadanya. Wala yus'alu an dzunubihimul mujrimun. Dan ingatlah orang-orang yang berdosa, mereka akan diseksa, tidak lagi ditanya tentang dosa-dosa mereka, kerana Allah Ta'ala sedia mengetahuinya. Okey, benda pertama kita tengok, Qarun ni dia dah mula rasa sombong pada ilmu yang dia miliki sehingga Allah berikan kekayaan pada dia. Tengok, turun lagi. Ayat 79. Fa kharaja ala qaumihi min zinati. Lalu Qarun ni pun keluar kepada kaumnya, keluar daripada rumahnya depan kaum dia, fi zinati, dengan dia memakai perhiasan-perhiasan pada tubuh dia. Semua kekayaan yang dia ada dipamerkan. Dia pamerkan. Dekat sini, kalau zaman kita peliklah apa orang nak pakai hiasan yang pamerkan ni. Tapi dekat sini kita boleh faham. Di zaman kita, orang memamerkan kekayaan dia melalui media sosial dia kan. Dia tunjuk apa yang dia ada. Ni rumah saya, ini harta saya, ni aset saya. Sampai hari ni, mungkinlah ibu-ibu tak tahu, tapi kalau tengok di media sosial, orang sampai tunjuk apa yang ada di dalam akaun bank dia, berapa banyak akaun bank dia. Dia screenshot dia punya bank statement dia. Sebab apa? Nak tunjuk. Kalau boleh, dia macam try hard sangat. Nak tunjukkan kekayaan yang dimiliki, aset yang dimiliki. Dia bercuti ke mana, semua dia nak tunjuk. Semuanya. Ni kita boleh tengok Qarun dah buat lebih awal lagi. Mentor pada ni. Qarun dah mentor semua orang ni. Dia buat benda. Sebab tu Allah cerita. Dia tengah pamerkan kekayaan dia. Qala allazina yuridunal hayatad dunya. Dan berkatalah orang-orang yang hatinya teringin pada dunia ni. Ya laitalana mithlama utiya Qarun. Alangkah baiknya lah kalau kami ni jadi macam Qarun. Alangkah baiknya lah kalau kami ni dapat apa yang Qarun dapat. Kita tengok orang kaya tunjuk kat media sosial dia kan. Dia buat itulah, dia buat inilah. Ada mak ni bagi anak dia kereta lah. Ada mak bagi hadiah anak dia handphone mahal-mahal lah. Kita nak buat lah, nak tiru lah. Orang buat kita pun nak buat lah. Kita ikut-ikut. Itulah yang berlaku pada zaman dahulu. Pengikut ni nampak Qarun macam tu. Okay? Bila Qarun buat, dia pun nak buat. Oi, kita naklah macam apa yang Qarun dapat, kami pun nak dapat lah. Qarun pakai kereta ni, saya pun nak pakai kereta ni lah. Contohlah, nak bagi gambaran pada tuan-tuan. Ini pengikut yang merosakkan pemimpin, dan pemimpin tu kembali merosakkan pengikut dia. Okay. Sebab apa? Sebab pemimpin tak dapat bezakan pengikut tu membaikkan dia ataupun memburukkan dia. Dan juga pengikut tu tanpa dia sedang merosakkan pemimpin dia, dan akhirnya pemimpin merosakkan dia. Contohlah hari ni, rakyat ni dia mengagungkan pemimpin sampai pemimpin cakap apa pun, okey, semua kami setuju. Apa yang kamu sebut kami patuhi. Kita pemimpin suruh burukkan orang juga. Pemimpin kata ni, kita pun kata macam ni juga. Kita nak jadi apa tuan-tuan? Pengikut telah burukkan pemimpin, memburukkan pemimpin memburukkan pengikut. Masing-masing memberikan kerosakan pada masing-masing. Okey. Saya ingat Puan Shima ada share dululah.
timbulnya pemimpin-pemimpin yang buruk ni adalah datang daripada pengikut-pengikut yang buruk kan. Pengikut-pengikut buruk ni memilih pemimpin-pemimpin yang buruk untuk memimpin mereka. Okey. Jadi sekarang ni macam itulah. Kenapa Qarun ni jadi buruk? Sebab pengikut yang menjadikan Qarun ni buruk, dan akhirnya Qarun balas balik keburukan itu kepada pengikut dia tanpa dia sedarlah. Okey. Jadi innahu ladzu hazzin azim. Dan sesungguhnya dialah orang yang paling bernasib baik. Semua orang jadi admire pada dia lah. Oh, kita betul-betul lah nak jadi macam Qarun ni. Dia idola kami sebab dia memiliki kekayaan yang luar biasa. Wa qala allazina utul ilm wailakum thawabullahi khairul liman amana wa 'amila salihan wa la yulqaha ila as-sabir. Cik Syiki terus sikit lagi. Okey, kita berhenti dekat ayat ni nanti Okey. Dan berkatalah pula orang-orang yang diberikan ilmu di antara mereka, janganlah kamu berkata demikian. Pahala daripada Allah itu lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal saleh, dan tidak akan dapat menerima pahala yang demikian itu melainkan orang-orang yang sabar. Orang yang diberikan ilmu, yang ada pengetahuan agama ni, bagi tahu pada pengikut-pengikut Qarun ni jangan jadi macam Qarun, jangan. Dan hari ini pesanan tu sama juga, berulang juga. Okey, pesanan tu berulang-ulang. Kita dah pesan banyak kali dah. Ramai selebriti yang kaya raya yang berada di luar negara. Kita tengok harta-harta mereka, kekayaan dia, populariti mereka. Kita pesan, semuanya itu adalah sementara sahaja. Tapi tak nak kan orang nampak itulah segalanya, itulah idola. Lalu Allah kata apa? Fa khasafna bihi wa bidarihi al-ardha fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Lalu Allah tenggelamkan rumahnya di dalam tanah. Allah tenggelamkan Qarun dan Allah tenggelamkan rumah-rumah hartanya di dalam tanah. Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Dan tidak ada orang pun yang boleh bantu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala binasakan. Qarun binasa dan harta-hartanya semua binasa. Okey, tengok ayat 82 tu. Turun lagi. Ayat 82 tu tengok wa asbahal ladzina tamannaw makanahu bil ams yaquluna wa ka'anna Allah yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir laula amanna Allahu alaina la khasafa bina wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Dan orang-orang yang pada masa dahulu bercita-cita mendapat kejayaan seperti Qarun, yang orang tadi jadi idola tu, pengikut Qarun tadi tu, yang merosakkan Fir'aun Qarun tadi tu, bila dia nampak Qarun ni dah ditenggelamkan hartanya oleh Allah ke dalam tanah, mereka ni pun sedar. Allah kata sedar. Lalu dia kata apa? Mereka kata apa? Wa ka'anna Allah yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir. Sesungguhnya Allah lah yang meluaskan rezeki pada sesiapa yang Allah kehendaki dari hamba-Nya, dan dialah juga yang menyempitkan kepada sesiapa yang dia kehendakinya. Laula an amannallahu alaina la khassafa bina. Dan tidaklah kerana Allah memberi pertolongan kepada kita, tentu kita juga akan dibinasakan olehnya. Okey, nak bagi tahu apa tuan-tuan? Di sini kualiti pemimpin ni paling penting, sebab pemimpin akan mengemudi pengikut-pengikutnya. Tapi kena ingat, pemimpin kalau tak ada prinsip macam Nabi Saleh tadi tu, dia gadaikan prinsip dia untuk ikut apa saja permintaan pengikutnya, maka pengikut akan merosakkan pemimpin. Bila pemimpin rosak, maka pemimpin ni yang diikuti oleh pengikut-pengikut ni, pengikut pula juga akan rosak. Okey? Sebab itu Allah datangkan contoh tentang Nabi Saleh. Macam mana pun dia takkan ikut cakap pengikutnya kalau salah. Sebab dia lebih mengutamakan prinsipnya, iaitu untuk mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, jadilah macam Qarun ni. Qarun ni dia rosak adalah kerana pengikut dia puji dia sampai dia merasakan kekayaan, kemewahan yang dimiliki, ilmu dia, kepakaran dia. Dan akhirnya bila dia rosak, dia pun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pengikut dia pun sedar, oh rupa-rupanya Allah Ta'ala lah yang paling berkuasa, bla bla bla. Tapi sekarang siapa rugi? Semua orang dalam keadaan kerugian. Tapi beruntung pengikut Qarun ni sebab Allah sempat beri dia kesedaran. Okey? Jadi yang saya nak sampaikan di sini, cerita Qarun ni adalah sebagai satu perbandingan lah kualiti kepimpinan. Pemimpin dia mesti ada stand dia, prinsip dia, iaitu dia tidak boleh gadaikan untuk mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, kesan yang lebih buruk lagi.
Okey. Baik, insya-Allah saya berhenti dekat sini ayat 63 daripada kisah surah Hud, cerita tentang Nabi Saleh alaihissalam. Insya-Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan sambung pada ayat yang ke-64. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jazakallah khair Ustaz. Letak open. Ustaz boleh soal ke? Boleh. kalau boleh jawablah. Kata Ustaz dah. Ya, silakan Prof. Tadi Ustaz sebut yang apa yang batas tum tu kan? Dia popular tau Ustaz, dan banyak lagi ayat-ayat yang lain yang macam dia kata okey, kalau sakit lutut ayat ni. Okey, kalau sakit jantung baca ayat ni banyak-banyak kali. Ada satu ustaz yang popular juga yang ramai pengaruh, dia kata ayat takwir. Surah takwir ayat 18. Wasub hi idza tanaffas. Dia kata tarik nafas panjang-panjang. Saya pula fikir tanafas tu maknanya menyingsing kan? Bukan. Ya betul. Nafas. Jadi dia kata baca tu banyak-banyak kali. Takwir wasub hi idza tanafas, dan banyak yang berpengaruh yang kata baca ayat ni banyak-banyak kali, ulang banyak-banyak kali untuk memulih lutut lah, jantung lainnya. Saya fikir kalau betul ayat tu untuk mengubat jantung ke apa lutut dan sebagainya, tentunya Rasulullah dah beritahu kita. Betul. Punya hujah dia kata Al-Quran ini adalah syifa. Jadi saya pun nak tanya Ustaz lah. Okey. Kalau Quran ni sebagai syifa, dia adalah syifa kepada penyakit rohani kita. Tu dia adalah penyembuh, penawar kepada penyakit rohani kita. Penyakit-penyakit fizikal ni kita tak boleh mengetepikan, seperti mana yang disebutkan oleh Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimah dia. Perubatan Islam ni adalah perubatan yang terbukti secara makmal lah. Memang ada kajian, ada ni ubat-ubatan yang memang dikaji dan terbukti keberkesanan, selagi mana dia tak dicampuri dengan perkara yang haram, perkara yang dilarang, selagi itulah namanya perubatan Islam. Sebab itu baginda Nabi SAW masa peristiwa Fathu Mekah tu, sahabat Nabi iaitu siapa nama dia ni? Sa'ad bin Abi Waqqas, dia kena sakit perut. Sakit perut ataupun ada satu penyakit lah, tapi tak ada sakit perut. Nabi SAW minta kepada seorang lelaki ni, dia ni belajar ilmu perubatan, dia musyrik, namanya Al-Haris Kandalah. Dia ni musyrik dan dia ni belajar ilmu perubatan daripada Parsi. Dan Nabi SAW minta kepada Al-Haris ni supaya buat satu ubatan untuk sembuhkan penyakit Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu dia pun buatlah, dia ambil air, dia rendamkan beberapa biji tamar, lalu diberikan minuman tu kepada Sa'ad, dan Sa'ad minum dan alhamdulillah sembuh. Itu menunjukkan kepada Nabi pun berhajat kepada penawar-penawar tersebut, dan Nabi mengharuskanlah yang bab-bab kepada syifa, Quran sebagai syifa ni adalah penyakit-penyakit rohani, penyakit sombong, penyakit hasad, penyakit mengata orang, penyakit kita rasa lesu, jiwa kita ni tak rasa khusyuk, tak rasa gerun pada Allah. Quran sebagai syifa. Quran sebagai syifa. Tapi sebenarnya Prof, bila kita tengok tadi, kita tengok pada terjemahan, kebanyakan macam itulah. Orang beramal ni dia tak tahu kepada apa sebenarnya yang Allah Ta'ala nak sampaikan, kan? Wa idza batashtum tadi cerita tentang Allah Ta'ala sedang sindir kaum Ad tadi tu, sindir. Mereka ni kenapa jadi sombong sangat? Sebabkan mereka ada kekuatan ke, yang bengis ke, yang pergi zalimi orang, seksa orang. Tapi kita pula kata, ni untuk sakit sendi. Kalau bab sakit sendi, sakit badan, Nabi ada ajarkan kepada kita satu sunnah. Apa dia? Iaitu yang dilakukan oleh Aisyah, dia membaca surah-surah Al-Mu'awwizat. Al-Mu'awwizat. Apa surah Al-Mu'awwizat? Iaitu surah 3 kul. Dia membaca Al-Ikhlas, dia membaca Al-Falaq, dan dia membaca An-Nas. Dan Nabi SAW lalu dihembuskan di tapak tangannya, di atas tangan Nabi itu, lalu diletakkan di tempat yang Nabi SAW sakit. Ini dilakukan oleh Aisyah
pada waktu baginda Nabi hampir wafat. Kan Nabi nak wafat, Nabi ada mengalami sakit kepala kan. Selama 2 minggu sampai Nabi SAW pitam. Beberapa kali Nabi pitam. Jadi sebabkan rasa beban kesakitan nak wafat tu, Aisyah lakukan seperti itu. Dia membaca Al-Mu'awwizat. Dan jadi kalau kita sakit ke apa ke, salah satu amalan yang kita boleh lakukan yang Nabi buat ni lah, iaitu membaca surah Al-Mu'awwizat. Tapi itulah bila kita ajar macam ni, orang kata oh surah ni macam biasa sangat. Al-Falaq ni biasa sangat. An-Nas ni biasa sangat. Tak rasa canggih. Sebab itulah kita tak boleh terima. Selalu sangat nak cari yang canggih-canggih, akhirnya tersalah langkah. Sepatutnya buatlah apa yang Nabi lakukan. Itulah yang saya boleh komentar. Okey, terima kasih. Baik. Okey, baik, insya-Allah jumpa lagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.